Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Saya Nora, perunia tanah anda dari IW Properties. Baik, hari ini saya bercadang untuk bercakap berkenaan dengan topik proses atau timeline untuk beli rumah di Malaysia. Tanpa berlengah lagi, kita teruskan dengan topik kita pada hari ini. Baik, sebelum membeli rumah, sebagai pembeli yang bijak, anda mestilah membuat kajian rumah yang hendak dibeli. Janganlah mengharapkan perunding hartanah atau penjual untuk membuat kajian untuk anda, kerana akhirnya anda juga yang akan menjadi pemilik rumah tersebut. Jadi sebelum hadir temu janji untuk melihat rumah tersebut, pastikan anda tahu sedikit mengenai rumah yang bakal anda buat temu janji untuk melihat itulah. Contohnya seperti lokasi rumah dan kejiranan, kemudahan tempatan seperti balai polis, sekolah dan hospital, nilai pasaran rumah dan sebagainya. Kemudian langkah seterusnya, setelah anda buat kajian berkenaan rumah yang ingin anda beli, maka anda hubungi perunia hartanah atau penjual rumah untuk satu temu janji untuk melihat rumah. Saya cadangkan anda aturkan masa pada waktu siang hari lah untuk anda dapatkan gambaran kawasan sekitar kan. Manalah tahu kok tak nampak tiba-tiba ada kubur pula kan, ataupun bangunan yang tak sepatutnya ada di kawasan rumah tersebut jika anda melihat rumah pada waktu malam. Semasa anda hendak buat temu janji untuk view rumah tu, kebiasaannya perunia hartanah akan bertanya kepada anda lah tentang persediaan anda untuk membeli rumah, dan pada yang sama perunia hartanah akan menyimak kelayakan pinjaman anda lah dari segi DSR ataupun debt service ratio untuk memastikan bahawa anda mempunyai kelayakan untuk membeli rumah yang anda minati tersebut. Kemudian setelah anda berpuas hati dengan rumah yang anda nak beli ni, dan anda pun bersetuju dengan harga rumah tersebut, tiba masanya untuk anda tanda tangan borang tempahan ataupun booking form. Beri juga perhatian kepada tema-tema dalam borang tersebut kerana ianya sangat penting. Jika tak ikut, memang proses beli rumah boleh timbul masalah lah. Antara kebiasaannya, antara tema-tema yang terdapat dalam booking form ni, berapa lama tempoh yang digunakan untuk anda membuat pinjaman dan tanggal untuk anda proceed untuk anda dapatkan pinjaman bank lah jika anda mendapat pinjaman dengan bank, dan untuk anda tanda tangani perjanjian jual beli. Kebiasaannya tempoh masa yang diberikan kepada untuk mendapatkan pinjaman adalah sekitar 14 hingga 21 hari bekerja lah. Dan beri perhatian juga tema-tema yang lain, bilakah anda perlu menyelesaikan deposit 10% dari baki harga belian. Untuk membuat tempahan, tanda tangan booking form dan kemudian bayar 3.18% lah, 3.18% daripada harga belian kepada agensi hartanah sebagai pemegang amanah ataupun stakeholder lah. Pastikan anda bayar kepada agensi hartanah berdaftar, ada nombor akaun, dan anda bayar kepada agensi tanah berdaftar. Jika anda beli dari penjual, elakkan bayar booking fee terus kepada penjual. Sama ada anda lantik peguam dan bayar kepada mereka, itu lebih selamat lah. Maksud saya, sekiranya anda bercadang untuk membeli rumah direct dengan owner atau penjual rumah, lebih baik anda bayar kepada peguam yang anda lantik daripada anda bayar direct kepada owner. Sebab peguam pun salah satu bidang kuasa dia ada kuasa untuk pegang amanah sebagai stakeholder kan. Selain daripada ejen hartanah berdaftar, peguam juga mempunyai kuasa untuk memegang duit sebagai stakeholder. Apabila penjual bersetuju dengan tawaran anda, anda kemudian bolehlah memohon pinjaman perumahan menggunakan booking form yang telah ditandatangani oleh anda dan juga penjual lah. Selain itu, anda juga perlu mendapatkan imak peguam untuk membuat perjanjian jual beli. Selanjutnya, setelah bank meluluskan pinjaman anda, kebiasaannya perunia hartanah akan menolong anda lah untuk mendapatkan peguam yang baik untuk menguruskan perjanjian jual beli anda ni. Kemudian setelah loan lulus, pinjaman perumahan anda lulus, anda hendaklah menandatangani perjanjian jual beli lah. Maknanya lawyer akan prepare perjanjian jual beli tersebut.
Jadi semasa menandatangani perjanjian jual beli tersebut, dinasihatkan untuk anda minta peguam untuk terangkanlah. Semula kebiasaannya peguam akan terangkanlah terma-terma yang terdapat di dalam perjanjian jual beli, dan selalunya semasa anda menandatangani perjanjian jual beli, kebiasaannya peguam akan menerangkan anggaran masa untuk mereka selesaikan pindah milik. Ini penting kerana anda ingin tahu bilakah anda boleh berpindah ke rumah yang anda beli tersebut, dan kemudian untuk dapat kunci lah, untuk dapat kunci rumah. Okey, semasa anda tanda tangan perjanjian jual beli itu, anda kena bayar 6.82%, beserta yuran guaman lah. Baik, peguam akan membantu anda untuk membuat pindah milik hartanah ni kepada nama anda, daripada nama penjual kepada nama anda. Tapi selalunya berapa lama prosesnya? Proses pindah milik ini actually bergantung kepada jenis atau status kerugian rumah, dan juga sejauh mana rumitnya pindah milik tersebut. Kebiasaannya untuk hartanah freehold dengan geran individu atau strata, kebiasaannya peguam dapat menyelesaikan pindah milik dalam tempoh masa 90 hari bekerja dari tarikh perjanjian jual beli. Proses mungkin akan lebih lama lagi untuk hartanah leasehold atau hartanah yang jenis master title. Ini kerana pindah milik untuk hartanah master title ni dia bukan macam freehold. Master title dia perlu dapatkan konsen ataupun kebenaran pindah milik daripada kerajaan negeri atau pemaju lah. Jadi proses untuk mendapatkan kebenaran menjual atau pengesahan boleh mengambil masa kira-kira 1 hingga 3 bulan, sebab bergantung kepada jawapan pihak yang terlibat lah. Kalau master title bergantung kepada pemaju, kalau individu title bergantung kepada kerajaan negeri atau pejabat tanah. Jadi peguam hanya boleh buat pindah milik setelah kebenaran ini diperolehi. Proses pindah milik itu biasanya memerlukan tambahan 90 hari lagi lah daripada tarikh peguam dapat kebenaran pindah milik itu. Okey, secara amnya proses pindah milik hartanah freehold atau master title ni mengambil masa sekitar 6 hingga 7 bulan lah dari tarikh perjanjian jual beli. Okey, pada penghujung proses selalunya bank anda akan buat bayaran kepada pemilik sebanyak 2 kali. Sebab pertama untuk selesaikan baki hutang penjual, dia akan lawyer akan buat advice release kepada bank untuk buat bayaran untuk selesaikan baki hutang penjualnya jika penjualnya masih ada hutang dengan bank lah. Jadi bayaran kedua untuk bayar kepada owner lah, kepada penjual lah, kan baki selepas ditolak hutang bank tu dibayar kepada penjual. Jadi adalah penting untuk anda tahu ansuran bulanan anda bermula apabila bank dah buat bayaran pertama. Ketika ni untuk pengetahuan anda, pemilik belum lagi menyerahkan kunci kepada anda, memandangkan pemilik belum lagi mendapat bayaran bagi-baki jualan rumah lah, sebab lawyer belum lagi advice release untuk kali yang kedua. Baru selesai advice release yang pertama dengan bank pemilik. Walau bagaimanapun anda boleh buat option untuk buat tenancy agreement supaya anda dapat masuk rumah awal. Kebiasaannya ini bergantung kepada budi bicara pemilik rumah lah. Kemudian setelah selesai advice release bank yang pada kali kedua, kemudian barulah anda akan dapat kunci rumah tersebut. Sekian dari saya, Nora, penilai hartanah anda. Semoga info dan tips ini dapat membantu anda memiliki rumah idaman anda sedikit sebanyak. Terima kasih.